Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bacaan daripada kitab Al-Usus wal Muntalaqat. Muka surat 356 membicarakan berkaitan dengan fasa al-hisar, iaitu fasa kemunculan Dajjal, al-marhalatud dajjaliyah, fasa dajjaliyah, kemunculan Masih Dajjal. Mawqi'ud dajjali min alamatis sa'ah, kedudukan Dajjal di antara tanda-tanda kiamat. Di mana letaknya fasa kemunculan Dajjal daripada segi kedudukannya di antara senarai alamat-alamat kiamat. تندرج فتنة المسيح الدجال بين الأشراط والعلامات المعروفة، يخدم بعضها البعض من عهد آدم إلى نهاية مرحلة الدجال. وقد أفاضت الأحاديث الشريفة في الركن الرابع وما تفرع عنه عن فتنة الدجال. واختلف العلماء في تفسير هذا الأمر تابعا للاختلاف الوارد في الأحاديث عن شخصيته، ونحن نضع فصلا خاصا لما له من الأهمية في فقه التحولات. Fitnah Dajjal ini berada di antara tanda-tanda dan alamat-alamat kiamat yang makruf. Setiap tanda di antara tanda-tanda kiamat itu antara satu dengan yang lain saling berkait, saling membantu. Dan dia bermula, fitnah Dajjal ini bermula daripada zaman Nabi Adam sehinggalah penghujung fasa Dajjal. Terlalu banyak hadis yang menjelaskan berkaitan dengan rukun yang keempat. Rukun yang keempat maksudnya apa? Rukun yang keempat iaitu perihal tanda-tanda kiamat. Dan tanda-tanda kiamat itu yang tercabang daripadanya, yang muncul daripadanya fitnah Dajjal. Bukan, maksudnya adalah terlalu banyak hadis yang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat dan perkara-perkara yang ada kaitan dengannya, dan hadis-hadis tersebut membicarakan tentang Dajjal. Ulama telah berselisih pandangan dalam mentafsirkan perkara ini. Maksudnya dalam nak mentafsirkan fitnah Dajjal ini berlaku perselisihan di antara ulama. Dan perselisihan itu berpunca daripada perselisihan yang datang, perbezaan ataupun kepelbagaian yang datang dalam hadis-hadis tentang sosok ataupun individu Dajjal itu sendiri. Justru itu, kata pengarang, kami telah merangka satu fasal yang khusus kerana peri pentingnya fasa ini, fasa Dajjal ini, peri pentingnya ia di dalam fiqh tahawulat. Oleh kerana masalah Dajjal ini, fasa Dajjal ini mempunyai kepentingan yang tertentu, maka kita rangkakan fasal yang khusus untuk membicarakan tentangnya. Bal inna kathiran min mujrayati at-tarikh wa inhirafatihi lahu
علاقة وطيدة بهذا المخلوق المفسد ولقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتار في أمره وظل موضوع الدجال شاغلا للذات النبوية حتى تبين له الأمر البين في شأنه. Bahkan kata pengarang, sesungguhnya banyak sekali daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah dan segala penyimpangan yang berlaku di dalamnya mempunyai kaitan yang rapat dengan makhluk perosak ini. Apa yang pengarang ingin sampaikan? Sebenarnya kaitan Dajjal dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah, segala kebelokan dan penyimpangan yang berlaku, sebenarnya ada tangan-tangan Dajjal dalam rangka peristiwa tersebut, Sesungguhnya telah sabit dalam hadis yang sahih bahawasanya Nabi SAW pada peringkat permulaannya, Nabi hairan. Nabi boleh kita istilahkan tentang masih sama-sama tentang urusan Dajjal ini. Dan isu tentang Dajjal, tajuk tentang Dajjal menjadi satu tajuk yang begitu merungsingkan Rasulullah SAW. Sehinggalah akhirnya tentang Dajjal itu telah menjadi jelas dan nyata kepada Rasulullah SAW. Walakin al-ahammiyah allati natruquha huna tarji' ila thalathati umur. Kepentingan yang kami akan bawa di sini dalam fasa ini, di dalam muka surat ini dan berikutnya, kembali kepada 3 poin. Bila kita bicara tentang Dajjal, maka 3 perkara yang menjadi dasar perbincangan. Pertama, mawqi'ud Dajjal min tarikhil insaniyati bi'umumiha. Yang kedua, mawqi'ud Dajjal min tarikhir risalatil khatimiyah. Yang pertama apa dia? Kedudukan Dajjal dalam sejarah manusia secara umumnya. Maknanya bicara tentang Dajjal ini, dia bukan hanya bicara benda yang akan datang, tetapi bahkan tangan-tangan Dajjal itu mempunyai bahagian dalam sejarah manusia, sejarah insaniyah secara umumnya. Yang kedua, kedudukan Dajjal dalam sejarah risalah khatimiyah, iaitu dalam fasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang terakhir. Yang ketiga, ahamiyatu dirasati Dajjal fikran wa dhatan. Kepentingan mengkaji perkara tentang Dajjal ini daripada segi ideologinya dan daripada segi individualnya. Sebab itu jangan disiniskan para asatizah yang membangkitkan isu tentang Dajjal, walaupun dengan teori-teori yang mungkin kita kata ba'id, tapi awas, Nabi begitu mengambil berat tentang isu Dajjal. Bahkan bukan Rasulullah sahaja, Nabi-Nabi yang terdahulu tidak ada seorang pun daripada para Nabi dan para Rasul, melainkan mereka akan memberi amaran kepada umat mereka tentang kebahayanya Dajjal. Jadi kepentingan mengkaji dirasah tentang Dajjal ini daripada segi ideologinya dan daripada segi individunya. Satu, kita bicarakan tentang ideologi. Yang kedua, kita bicarakan tentang sosok secara spesifik, individu. Sesungguhnya telah berkata oleh Ibnu Majah dalam riwayatnya, sami'tu Abul Hasan At-Tanafisiyya yaqulu sami'tu Abdul Rahmani Al-Muharibiyya yaqulu yanbaghi an yudfa'a hadha al-hadithu ila al-mu'addibi hatta yu'allimahu as-sibyana fil kuttab. Abdul Rahman Al-Muharibi berkata, sayugia hadis tentang Dajjal ini diberi kepada muaddib, guru, supaya guru itu mengajar tentang hadis Dajjal ini kepada kanak-kanak di tadika. Ini dinyatakan oleh seorang ulama yang bernama Abdul Rahman Al-Muharibi. Saya ulang lagi sekali, beliau berkata, sayugia sepatutnya hadis tentang Dajjal ini diberitahu, diserahkan kepada guru, supaya dia mengajar kanak-kanak tentangnya di dalam ataupun di tadika mereka. وعن حذيفة رضي الله عنه قال ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال ولن ينجو أحد مما قبلها
إلا نجا منها وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. Ada sepotong hadis riwayat dalam Musnad Ahmad, dalam Musnad Abi Ya'la, yang berbunyi, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, hadis Huzaifah, sesungguhnya aku lebih takut dengan fitnah di antara kamu berbanding fitnah Dajjal itu sendiri. Dan tidaklah seorang pun selamat daripada fitnah yang sebelumnya, melainkan dia juga akan selamat daripada fitnah Dajjal. Dan apa kata lagi Rasulullah? Tidaklah dicipta mana-mana fitnah daripada semenjak wujudnya dunia ini, sama ada fitnah yang kecil dan tidak juga fitnah yang besar, melainkan semua fitnah itu dicipta kerana fitnah Dajjal. Wa ma'a wujudil ikhtilafi hawla syakhsiyati ad-Dajjal fa innal amra al-muhimma fima nahnu bi sadadihi ma yali. Walaupun ada perselisihan seputar individu Dajjal itu, namun perkara yang amat penting dalam rangka kita membicarakannya adalah seperti berikut. Ada beberapa perkara yang penting. Memanglah berlaku ikhtilaf dalam individu pentafsiran tentang Dajjal itu sendiri, namun ada beberapa perkara penting. Yang pertama, lid Dajjali marhalatan. Dajjal ini ada dua marhalah, ada dua fasa. Yang pertama, marhalatu fitnati allati baina yaday wa marhalatu zuhuri dhatihi. Ada dua fasa. Kita selalu bincangkan tentang fasa yang masa dia muncul, tapi beliau kata sebenarnya dua fasa, dua marhalah. Fasa yang pertama adalah fasa fitnah-fitnah yang muncul sebelum kemunculan Dajjal. Dan yang kedua, fasa zahirnya zat Dajjal. Jadi kita ni sekarang ini sudah berada dalam fasa Dajjal, iaitu dipanggil apa? Fasa fitnah yang muncul sebelum datangnya Dajjal. Wa kilal marhalataini khatiratani jiddan fi hayati syu'ub. Kedua-dua fasa ini sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan rakyat bangsa. Bal inna kullan hirafin an manhajid diyanati mundu ahadi Adam ila zuhuri Dajjal fi akhir zaman yantawi tahta musamma fitnati Dajjal wa yumahhidu lissiyasati Dajjaliyah fil ardi min marhalati al-khafa وحتى مرحلة ظهوره الأخير ومرحلة ظهوره ستأتي في آخر الزمان مع نهاية مرحلة الإمام المهدي وبداية عهد عيسى عليه الصلاة والسلام. Bahkan tengok apa yang dinyatakan oleh pengarang. Bahkan setiap perkara-perkara rosak, perkara-perkara yang menyimpang daripada jalan agama semenjak zaman Nabi Adam sehingga kemunculan zat Dajjal di akhir zaman, setiap penyimpangan itu berada terletak di bawah nama fitnah Dajjal. Maknanya segala inhiraf dan penyimpangan daripada jalan agama semenjak zaman Nabi Adam, Dajjal itu ada kaitan dengannya. Boleh kita panggil itu juga sebagai fitnah Dajjal. Dan semua perkara yang datang sebelum ini, sebelum munculnya Dajjal, dia sebenarnya yumahid, membentang kapet merah, ataupun dia sebenarnya merupakan persiapan bagi politik Dajjal di atas muka bumi. Sebab Dajjal ini dia ada dua marhalah. Yang pertama dipanggil marhalatul khafa, dan yang kedua dipanggil marhalatul zuhur. Marhalatul khafa maksudnya dia belum muncul, tapi fitnah itu sudah menyebar. Dan yang kedua, saat kemunculannya. Yang pertama dipanggil apa? Marhalatul khafa, satu fasa iaitu dia bersembunyi, belum keluar lagi. Yang kedua, marhalah zahirnya dia. Dan letaknya fasa munculnya Dajjal itu adalah berada di hujung fasa Imam Mahdi. Fasa Dajjal ini adalah permulaannya adalah di hujung fasa Imam Mahdi dan di awal fasa Nabi Isa alaihi salam. Illa anna ba'd al-ahadith dhakarat khuruj ad-Dajjal wa sayra fil ardi sabiqan wa wujud basamati amaliyati lidawli fi nizam al-hayati al-insaniyati. Cumanya sebahagian daripada hadis menyebut bahawasanya keluarnya Dajjal dan berjalannya di atas muka bumi ini mendahului. Dan wujudnya dia punya cap jari, kerja-kerja dia itu.
kerja-kerja dia, cap jari dia ataupun tangan-tangan dia membuat persiapan bagi kerajaan Dajjal datang awal dalam aturan kehidupan manusia. Apa maksud Syekh ni? Maksudnya Syekh nak menegaskan ada basamah, ada cap jari, ada tangan-tangan Dajjal itu dalam rangka persiapan bagi daulah Dajjaliyah, dan dia mempunyai kesan kepada aturan kehidupan manusia. Cuba kita tengok. Cuba kita tengok dalam hadis Imran bin Husain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad akala ad-dajjal at-ta'am. Hadis ini riwayat daripada Tabarani dalam Mu'jam Kabir. Laqad akala ad-dajjal at-ta'ama wa masha fil aswaq. Sesungguhnya Dajjal makan. Dajjal ni dia makan makanan dan dia berjalan di pasar-pasar. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa 'an ad-dajjal faqala huwa yawmahu hadha qad akala at-ta'am. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan Dajjal, lalu baginda menjawab dia, iaitu Dajjal pada hari ini telah makan makanan. Maksudnya Nabi isyaratkan hari ini waktu Nabi hidup ini Dajjal telah makan makanan. Wa 'anil Hasan an Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad akala ta'ama wa masha fil aswaq, yakni Dajjal. Diriwayatkan daripada Hasan bin Abdullah bin Mughaffal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Dajjal telah makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Ya, apa maksudnya? Maksudnya telah berjalan di pasar-pasar sekarang ini sedangkan dia belum muncul. Wa hadhihi al-ahadithu bimajmu'iha tu'ayyidu masirata ad-dajjal al-istitla'iyah fil ardi min qabl wa ma'rifatahu bi shu'unil 'alam wa dirasatahu li hayati asy-syu'ub wa awdha'il umam wallahu a'lam. Jadi kalau kita tengoklah hadis-hadis ini, Nabi menggambarkan bahawasanya Dajjal itu dah berjalan di pasar-pasar. Tapi apa maksudnya? Dia kata beliau, hadis-hadis ini menguatkan dan mengukuhkan bahawasanya perjalanan Dajjal itu daripada segi istitla'iyah. Maknanya dia survey tu. Perjalanan Dajjal daripada segi survey dia, datang dulu ni atas muka bumi ni dah berlaku awal sebelum kemunculan zatnya. Dan dia mengetahui tentang perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam alam ini, dan dia mempelajari tentang kehidupan bangsa-bangsa dan perkara-perkara ataupun kondisi-kondisi manusia. Kalau berdasarkan hadis ini, kemunculannya itu ataupun sebelum dia muncul itu sebenarnya sudah ada persiapan-persiapan. Sudah ada yang dipanggil dirasah, sudah ada yang dipanggil sebagai masiratud dajjalil istitla'iyah, iaitu perjalanan Dajjal dalam membuat survey. Itu bahasa mudahnya. Dan dia tahu tentang apa yang berlaku peristiwa dalam alam ini walaupun dia belum lagi muncul. Sebab itu ada asatizah yang membicarakan tentang ada kumpulan manusia yang sedang membuat persiapan untuk menyambut Masihid Dajjal. Waqad asharna fi at-talid wa at-tarif ila hadith at-Tamim ad-Dari wal Jassasati illa annahu 'ada ila al-harakah ba'da wafat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyukmila mashru'ahu ad-dajjali في العالم ويبني قاعدة دولته المستقبلية ولكننا في كتابنا هذا تجاوزنا هذه الرواية إشفاقا على بعض القراء الراغبين في توهين الصحيح والمفيد متى ما وجدوا شيئا من الخبر الواهن أو الضعف في جانب معين بحيث يفسدون المنهج الموضوع ويشوشون الفكرة على المخدوع. Kami telah sebut dalam kitab kami, kata pengarang, At-Talid wa Tarif. Kami telah beri isyarat dalam kitab kami At-Talid wa Tarif tentang hadis Tamim Dari dan Jassasah. Hadis yang masyhur. Bahawasanya Tamim Dari itu bertemu di sebuah pulau, ada makhluk yang terikat dan seumpamanya. Dia terikat. Cuma selepas kewafatan Nabi, semasa Nabi hidup dia terikat. Tapi bila Nabi wafat, ikatan itu dileraikan dia dan aktifnya itu mula semula. Maknanya faedah daripada kemunculan Rasulullah, ikatan Dajjal. Dajjal itu diikat. Tetapi apabila Nabi SAW wafat, maka dia kembali semula kepada aktivitasnya selepas kewafatan Nabi SAW untuk dia menyempurnakan masyru'nya, untuk dia menyempurnakan projek Dajjalnya di dalam alam ini.
dan dia membina negara masa hadapannya. Tetapi kami dalam kitab kami ini, kami melangkaui riwayat tersebut kerana merasa kesian kepada sebahagian pembaca yang begitu gemar untuk melemahkan benda yang sahih, melemahkan benda yang ada faedah, sehingga mereka tidak mendapati sesuatu pun hadis yang lemah pada sudut yang tertentu. Jadi ada orang yang mana walaupun kita bentangkan riwayat yang sahih, tapi oleh kerana mempunyai suatu ideologi yang terpendam, maka riwayat itu dia rosakkan fikiran dia. Dia jadi apa? Merosakkan manhaj. Merosakkan apa? Merosakkan manhaj yang dan merosakkan manhaj, merosakkan tajuk perbincangan. Kita tengok. Jadi perkara pertama, marhalah pertama adalah apa tadi disebut? Marhalah fitnah Dajjal sebelum kemunculannya. Yang kedua, marhalah kemunculan Dajjal. Ini poin yang pertama. Apa yang saya ulang lagi sekali, ketika kita membicarakan tentang sudut perselisihan tentang individu Dajjal itu, namun ada perkara penting yang perlu kita bahaskan. Yang pertama apa? Ingat, pertama, Dajjal itu ada dua marhalah. Yang pertama, marhalah sebelum kemunculannya, bahkan fitnah telah pun bermula. Dan yang kedua, fitnah yang lebih besar apabila betul-betul saat kemunculannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, wa mawqi'ud dajjal fi syu'ub yabda'u min mawqi'il qarar siyasi, fal qarar siyasi fi kulli marhalatin huwa mihwar at-ta'thir lid-dajli wa mawqi'ul mutanaffidhin min ad-dajajilah wa sabab an-naqd al-mudammir lid-diyanat fi syu'ub. Yang ketiga, wal fikrul insaniyul musamma bi ideologiyat huwa madatu ad-dajjal al-alami في الحياة البشرية وأساسه الكفر والكفر عقيدة الشيطان ومهمة الدجال ترويض الشعوب بالترغيب والترهيب لقبول الانحرافات المتنوعة المؤدية إلى الكفر عن طريق الهيمنة المسيسة على قراري الحكم والعلم. Poin yang kedua yang penting untuk kita bicarakan, iaitu kedudukan Dajjal ni dalam bangsa-bangsa manusia. Jadi kedudukan Dajjal dalam bangsa-bangsa manusia ni dia datang daripada mana? Dia berpunca daripada kedudukan keputusan pentadbiran, keputusan politik. Maknanya helah Dajjal ataupun muslihat Dajjal ataupun tangan Dajjal itu ketika ingin menaburkan fitnahnya dalam sesebuah bangsa, dia bermula daripada tempat letaknya keputusan siasah. Bermula tempat letaknya itu daripada apa? Keputusan siasah. Maka kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adli, maka keputusan siasah, mana kita baca dalam sejarah manusia kan, keputusan tentang sesuatu urusan politik, siasah, dalam setiap marhalah, dia sebenarnya merupakan punca, merupakan paksi bagi kesan Dajjal. Maknanya apa? Macam saya sebutkan tadi, iaitu bagaimana datangnya kerosakan dan fitnah, ataupun di platform mana yang digunakan dalam rangka menaburkan fitnah dalam sesebuah bangsa, maka menggunakan platform daripada keputusan siasah. Huwa mihwarut ta'siri lid-dajli. Dan dia adalah tempat pelaksana agenda Dajjal. Dan dia merupakan sebab kebinasaan bagi agama dalam sesebuah bangsa. Itu yang dinyatakan oleh Syekh. Yang ketiga, fikiran manusia, yang orang panggil ideologi. Syekh kata, menyebarkan ideologi sesat ini, dia merupakan bahan mentah Dajjal antarabangsa. Maksudnya, bagaimana dia menyebarkan fitnahnya? Maka melalui ideologi yang dicipta.
Al-fikrul insani ataupun ideologi itu beliau gelar dengan nama Maddatud Dajjalil Alami. Maddah, dia punya bahan mentah, yang mana sangat bagus untuk menjayakan agenda dia adalah dengan membina, merangka ideologi yang sesat, seperti yang kita belajar tentang atheism, kita belajar tentang syuyu'iyah, iaitu komunisme dan seumpamanya. Maka dia adalah suatu bahan mentah yang digunakan dalam rangka menyebarkan peringkat antarabangsa bagi agenda Dajjal dalam kehidupan manusia. Dan asas bagi ideologi sesat ni apa? Asas bagi ideologi sesat ini adalah kufur. Dan kufur ini akidah syaitan. Tanggungjawab Dajjal, agendanya itu adalah dengan apa? Dengan menggalakkan bangsa manusia dengan terhib, melatih manusia, mengkobar-kobarkan orang dengan jalan memberi amaran, nakutkan supaya terima ideologi ini, ataupun dengan memberi kelebihan-kelebihan palsu untuk mereka menerima pelbagai bentuk penyelewengan dalam bentuk ideologi. Yang penyelewengan dalam ideologi itu membawa kepada kekufuran. Membawa kepada apa? Membawa kepada kekufuran. Dan dia dibuat dengan begitu licik. Dengan begitu licik, dia punya siasah dia akan serang dua perkara. Pertama, dia akan serang hukum. Yang kedua, akan serang ilmu. Akan dirosakkan apa? Akan dirosakkan ta'lim. Akan dirosakkan akademik. Akan dirosakkan ilmu manusia. Sehingga manusia menyangka satu benda itu ilmu, sedangkan dia adalah jahil. Dia akan rosakkan sistem pembelajaran. Dia akan rosakkan sistem pentadbiran dengan mereka-reka satu bentuk pentadbiran yang sebenarnya tiada asas nubuah padanya. Dan akan dirangka dalam bentuk siasah yang begitu licik supaya dia robah, dia rosakkan. Dia rosakkan tempat-tempat yang menyebarkan ilmu-ilmu yang sahih kepada sesuatu yang mana dihiaskan, sehingga orang berebut-rebut nak kata ini ilmu, ini akademik, sedangkan mereka sedang bergelumang dalam kejahilan. Ini bahaya. Kita rasa kita berada dalam ilmu, sebenarnya kita bergelumang, diselemuti dan selubungi dengan kejahilan. Itu dipanggil dalam istilah Syekh Al-Habib qararail al-hukmi wal ilmi. Sikit lagi. Anna lid-dajjali aqidatan wa fikran. Dajjal ini mempunyai akidah, pegangannya dan ideanya. Yang ini kita panggil dajjal. Apakah bentuk pegangan dan juga akidah dan juga idea daripada konsep dajjal ini? Di konsep pegangan dan juga idea daripada dajjal adalah apa? Tamwihul batil. Hati-hati dan awas. Tamwih ni maknanya apa? Kita selaputi benda yang salah itu dan kita nampakkan dia, kita munculkan dia seolah-olah dia tu benda yang betul. Itu memang konsep dajjal. Tamwihul batil wa idfa' suratil haqa'iq alaih. Kita tutup kebatilan itu, kita salut dia dengan rupa yang menggambarkan seolah-olahnya itulah yang benar. Walahu uslubun irhabiyun fi mu'alajatil umur. Dan dajjal ini mempunyai metod terorisme dalam mengendalikan urusan-urusan, iaitu dalam bentuk kekerasan. Dan ini yang ditafsirkan oleh banyak daripada filem, drama-drama, kartun yang tersebar pada hari ini. Dan inilah juga merupakan politik kerajaan Yahudi. Politik kerajaan Yahudi, kemunculan kerajaan Israel itu adalah salah satu daripada rupa yang menjadi persiapan bagi kemunculan Dajjal. Syekh kata apa? Bagaimana cara Yahudi itu membangunkan negara Israel yang mereka namakan itu, dia sebenarnya salah satu daripada fenomena
persiapan menunggu kemunculan Masihid Dajjal. Yang keenam, ada ikatan yang kuat antara Dajjal sebenar dengan Dajjal yang kecil ni. Satu dipanggil Dajjal, satu dipanggil Dajajilah. Nabi bagi isyarat, sebelum munculnya Dajjal, bapa kepada Dajjal, akan ada Dajajilah, Dajjal yang lain. Dan Nabi telah terangkan, Dajjal yang lain ini adalah merupakan ulama agama dan dunia. Maksudnya ahli akademik, mungkin yang dikenali sebagai saintis, doktor. Maknanya orang yang mana dia adalah ahli akademik dalam bidang dunia, bahkan ahli akademik dalam bidang agama, yang mereka ini boleh digelar sebagai Dajjal. Apa kerja dia? Mereka ini adalah engineer. Mereka ini adalah orang yang menjadi orang yang merangka, orang yang mentadbir, orang yang menjadi engineer bagi peristiwa-peristiwa yang berlaku atas muka bumi ini, dan merubah agama daripada makna sebenarnya. Maka golongan sama ada daripada akademik agama ataupun akademik dunia rubah. Oleh kerana mereka ni dikenali sebagai ahli akademik, maka dia tipu orang daripada ilmu sebenar kepada perkara yang sebenarnya bukan yang asli. Supaya apa? Apa maksud daripada kekeliruan yang cuba dicambahkan dalam masyarakat adalah untuk merealisasikan agenda syaitan dan Dajjal di dalam alam ini. Ini bukan teori konspirasi. Ini berdasarkan yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW tentang akan ada yang disebut Dajajilah, yang konsep dia, cerita dia punya kerja dia macam Dajjal juga, iaitu benda yang tak betul digambarkan macam betul, sehingga wujud satu bentuk keyakinan yang ampuh dalam diri bangsa manusia dan mula mengikuti belakang, seolah-olah itulah hak yang wajib dipertahankan dan ditumpahkan darah untuknya. Kita yang terakhir nak semayang. Ahammu ma yumkin fi hadzal alam, fi hadzal ilmi, fiqh at-tahawulat wa alaqati bi siyasati ad-dajjal, tatabbu' al-ahadith al-warida fi hadzal bab. ولعل أهم حديث يبرز لنا خطورة هذا المخلوق وفتنته، وخاصة لدى عوام الأمة وجهلة المسلمين ما علمنا إياه صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة المستمرة في الصلاة من فتنة المسيح الدجال، وهذه إشارة واضحة إلى أهمية الأمر وضرورة العلم به. Apa yang kita boleh buat bila kita belajar tentang fiqh tahawulat dan kaitannya dengan siasah Dajjal, politik Dajjal? Ialah kita kena buat kajian. Kita kena baca satu persatu hadis-hadis yang Nabi sebutkan tentang bab ini. Nabi bagi tahu, ini bukan ahli konspirasi yang bagi tahu. Nabi bagi tahu daripada wahyu Allah. Okey, abailah kalau kita tak suka dengar teori konspirasi, tapi kena ingat perkara-perkara seperti ini juga diceritakan oleh Rasulullah dengan begitu banyak, begitu lumayan. Barangkali hadis yang paling penting yang dalam hadis tersebut. Jadi kita okeylah, kita nak apa yang kita nak cuba sampaikan, bagaimana rasa bahayanya Dajjal itu ada dalam diri semua masyarakat. Orang Islam perlu diajar, dimasukkan, didoktrinkan dalam diri hatta kanak-kanak. Apa yang boleh menggambarkan kepada kita bahayanya makhluk ini yang keji ni, bahayanya fitnahnya, khususnya untuk orang awam di kalangan umat ini, orang yang tak belajar di kalangan umat ini. Kita boleh bayangkan berapa bahaya dia. Kita boleh bayangkan Nabi ajar, Nabi SAW ajar untuk terus-menerus membaca doa perlindungan daripada Dajjal dalam setiap solat. Nabi ajar di hujung solat, waktu tahiyat kita baca, wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah Dajjal. Ajaran Rasulullah ini sudah cukup memberi isyarat kepada kita yang jelas peri pentingnya perkara ini dan sangat perlunya kita tahu tentang ini. Kalau urusan Dajjal itu tidaklah begitu penting, kenapa kita disuruh sebut setiap kali sembahyang disebut? Disunatkan baca. Nabi ajar, seperti mana Nabi minta kita baca doa lindung daripada azab kubur, fitnah kubur, juga fitnah Dajjal setiap kali sembahyang. Maknanya kalau benda itu Nabi suruh kita minta lindung dengannya setiap kali solat, mestilah benda itu besar, mestilah benda itu penting. Justru jangan terlalu sinis dengan orang yang bicara tentang Dajjal. Kerana setiap Nabi, hatta Nabi Nuh AS pun
menakut-nakutkan, memberi amaran tentang fitnah dajjal kepada umat baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.